Casa Sossegado Alegria. Apa maksud dia? Kejap lagi kita cerita lah. Yang paling penting kita kena ikut SOP. SOP dulu seperti biasa. Kita nak kena scan. Okey. Alright. Ni KKM punya ni. KKM. So sekarang kita dah boleh. Okey, sila. Jom kita tengok-tengok apa yang menariknya tentang Kasugria ni. Dan masa sama kita santai je. Cik Sean, owner pemilik tempat ni, dia akan ceritalah sikit sebanyak tentang tempat ni. Okey. Tempat ni sebenarnya rumah ni sebenarnya ialah rumah peninggalan warisan Belanda. Dan kalau kita kaji sebenarnya dia punya seni benanya, bahagian bawah memang bercorak Eropah, Belanda, tetapi di atas untuk kegunaan praktikal lebih mirip kepada rumah Melayu dan besar kemungkinan pada zaman itu orang yang menolong membina rumah ni besar kemungkinan ada tukang bina orang Melayu dari Nusantara sebab kita ada buat kajian yang bahagian atas tu sebenarnya untuk peredaran udara sebab meskipun ini seni bina warisan Belanda tetapi mesti mengambil kira keadaan tropika untuk faktor-faktor praktikal. Betul. Tadi kita cakap pasal nama ni Kasugria. Okey. Panjang sebab so mungkin nak tahu detail sikit apa maksud sebenarnya. Okey. Semasa kita mula-mula menginap menghuni rumah ni, kita ada sesuatu idea, sesuatu tema iaitu sesiapa yang menginap di sini mesti merasai ketenangan, ketentraman. Jadi itu merupakan antara tema yang kita tonjolkan di Kasugria. Dan saya ingin mengambil kesempatan menceritakan maksud perkataan Kasugria yang merangkumi 3 perkataan Portugis iaitu casa bermaksud rumah. Sossegado bermaksud ketenangan jiwa dan raga. Sangat mendalam tu. Dan alegria bermaksud kegembiraan. Jadi sesiapa yang duduk di sini diharapkan semoga merasai kegembiraan, ketenangan, ketentraman di dalam perasaan mereka. Aku dah duduk satu malam memang sangat tenteram, gembira tu sikit lagi sebab makanan. Dia nak bagi makan petani mungkin aku gembira. Tapi so far memang tenang dan of course gembira. Gurau je pasal makanan tu. Okey, mungkin cerita sikit. Saya nampak ada swimming pool yang sangat very inviting. Very inviting. Tadi Cik Syam dah try pun. Ya. So mungkin boleh cerita sikit apa keistimewaan kolam renang. Okey, mengambil kira tema kita untuk membawa ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan seseorang penghuni itu, kita mengambil langkah untuk membina sebuah kolam renang, tetapi bukan setakat dan sekadar sebuah kolam renang, tetapi kita mahukan kolam renang yang menggunakan garam semula jadi, supaya sesiapa yang mandi dalam kolam ni akan merasai sesuatu unsur yang bercorak terapi. Dia akan otot-otot yang sengal, dia akan rasa lebih santai, lebih relax. Dan kelebihan garam tu. Ya, seolah-olah mandi di laut matilah. Menarik. Okey, mungkin kita boleh cerita sikit lagi pasal rumah ni. Saya dimalukan Mr. Sean, saya pernah jumpa. This is not first time saya jumpa dia. This is my second time. Sebab kita orang selalu communicate di social media. Kali pertama saya jumpa Mr. Sean pernah cerita pasal, saya pernah tanya soalan, macam mana Mr. Sean memiliki rumah ni? Mungkin cerita sikit pasal okey. Itu cerita panjang. Kita Okey. Masa kita membeli rumah ni pada tahun 2008, kita sebenarnya tidak mengetahui usia sebenar rumah ni. Dan kita hanya tahu apabila kita mendapat grant dan dalam grant tanah tu tertera bahawa tarikh rumah ni diberi hak milik iaitu pada 30 Ogos 1810. Iaitu kalau kita buat kajian dari segi sejarah, itu memang dalam zaman Belanda sebab British hanya masuk pada 1824. So Melaka bertukar tangan pada 1824. So pada tahun 1810 tu kita dah buat kajian melalui buku Hikayat Abdullah. Dan dalam buku Hikayat Abdullah, dalam kawasan ini memang rumah ini antara rumah yang ada ialah rumah kepunyaan seorang pembesar Belanda yang pada suatu ketika dahulu seorang Gubernur Belanda
pemangku Gubernur Belanga, dan nama yang saya nampak dan kita buat kajian dalam Hakim Abdullah ialah Adran Kub. Dan secara menakjubnya saya melalui rekod-rekod di dalam Google dan sebagainya, kita dapati bahawa salah satu daripada nenek moyang saya ialah Clementina Kub. Iaitu mungkin cucu cicit kepada Adran Kub. So itulah sesuatu yang menarik tentang apa yang kita ceritakan. Kembali kepada susur galur pemilik asal rumah ni. So and then dia buat pula tempat tinggal atau maksudnya accommodation untuk orang yang nak datang Melaka, nak merasa keindahan rumah Belanda zaman dahulu. It's a very noble, orang kata apa ni, sesuatu yang sangat menarik lah untuk dikongsikan kepada orang-orang turis yang nak datang ke Melaka. Sangat baik. Kejap lagi kita nak tengok bilik dia, dan mungkin saya tertarik dengan rumah ni. Rumah ni sebenarnya dahulunya gerabak kuda pada zaman Belanda. Mungkin pembesar Belanda tu dia akan ambil gerabak kuda, kudanya dari sini dan mungkin akan pusing ke Bandar Melaka. Tapi seperti mana yang kita boleh lihat pada masa sekarang, rumah ni kita dah buat balik dan kita dah tambahkan ciri-ciri moden untuk kita tidak menggadaikan keselesaan moden, sebab kita tak mahu sesuatu yang terlalu bercorak warisan, tetapi menggadaikan keselesaan moden. Jadi kita ada hawa dingin, kita ada air panas, kita ada pintu kedap udara dan sebagainya untuk memberi istirahat yang sempurna kepada sesiapa yang sudi menginap di sini. Untuk honeymooner, bilik ni sangat sesuai. Kau buka pintu je, kedap udara, tak dengar apa-apa. Kita lanjut, buka pintu pagi-pagi, terjun. Terbaik, Sean punya idea. Terbaik lah. Alright, so mungkin kita nak tengok. Okey, silakan Cik Syam. So sebenarnya dekat bawah ni kediaman Cik Sean sekeluarga. Ya, ini ruang family. Alright. Lawn dekat Kasugiran memang cantik. Yang ini sebenarnya mendatangkan kedamaian tu sebenarnya. Tengok. Oh, pokok menggamet. Kalau tidak silap saya, dulu sebenarnya tanah ni sebenarnya depan tu dah laut. Ya, sebenarnya di depan rumah ni ialah laut, dan masa kita membuat ekskavasi untuk kolam renang, banyak terjumpa dengan serpihan pinggan, mangkuk dan sebagainya. Sudu ada dari negeri China, ada dari negeri Eropah. Jadi dalam saya rasa lingkungan 500-600 tahun, besar kemungkinan tempat ni juga laut. Ya. Okey, alright. So kita nak tengok salah satu rumah. Okey. Kita nak tengok satu rumah. Kita ada room mate dia lagi. Alright. The room lah. Ini family garden chalet untuk keselesaan 4 orang, 1 queen dan 2 single. Dan yang menarik, yang menarik ialah bilik air yang ada sky view. Yang kita membina ni tanpa memotong pokok. Kita lebih kepada eco. Jangan risau, tak ada orang nampak. Memang bila Mr. Sean nak decide to have Kasugria sebagai nama dia punya accommodation ni, memang tepat dengan dia punya konsep apa semua. So I think sebelum kita akhirkan kita punya tour ni, mungkin Mr. Sean boleh cakap sedikit, kalau selain daripada duduk dekat sini, apa kelebihan lokasi Kasugria ni? Okey, dengan kita sebenarnya sangat berdekatan dengan Kota Melaka, dan jika kita mengambil kira semua pusat beli belah, memang lebih kurang 250 meter dari sini. Jalan kaki. Kita memang dalam kawasan bandar, seperti mana yang kita tahu. Rumah ni kepunyaan bekas gubernur, jadi rumahnya tidak mungkin lebih jauh daripada Bandar Melaka lah. Sangat-sangat dekat, strategik dengan Bandar Melaka.